Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Hafiz, lebih dikenali sebagai Burung Lahap. Jadi disebabkan kita bakal menyambut bulan Ramadan yang mulia, aku tergerak hati untuk buat satu konten untuk menghormati bulan Ramadan. Kalau korang tengok watak aku yang sebelum ni sebagai Burung Lahap, agak gila-gila sikit. Jadi sebabkan Burung Lahap akan berpuasa, menahan nafsu, lapar dan dahaga. Jadi Burung Lahap dah tak lahap lagi dah. Dia jadi beruang insaf untuk bulan puasa ni. Jadi apa yang aku nak kisahkan kepada korang ini adalah satu cerita pengorbanan dan perjalanan Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah di bumi Taif. Moga kita sama-sama dapat ambil iktibar lah. Dan pada bulan Ramadan kita tahu akan muncul geng-geng plastik hitam. Jadi korang yang pernah buat kerja ni, aku rasa patut dengar cerita ni. So sebelum aku kisahkan kepada korang tentang cerita ni, bagi aku tukar baju dulu. Baik sikit. Alhamdulillah. Okey, selepas Nabi mendapat tugas kenabian, Nabi menjalankan dakwahnya di Mekah selama 9 tahun. Jadi Nabi SAW berusaha menyampaikan dakwahnya supaya orang musyrikin Mekah ni menerima ajaran Islam. Tetapi apa yang Nabi SAW dapat adalah mereka pun sedaya upaya untuk mempersendakan dan menyusahkan Nabi SAW. Hanya segelintir saja yang memeluk Islam dan segelintir yang menolong Nabi SAW walaupun belum memeluk Islam. Seperti contoh bapa saudara Nabi, Abu Talib. Abu Talib tak memeluk Islam, tetapi Abu Talib membantu menolong Nabi SAW dari semua segi. Tetapi apabila Abu Talib meninggal dunia, orang kafir Mekah ni dia lagi fana, gairah untuk menyusahkan dan membersendakan Nabi SAW dan menyeksa orang Islam ni secara terbuka. Jadi Nabi SAW pun pergi ke Taif dengan harapan kat sana ada kabilah Sakif yang ramai yang dapat memberi jaminan keselamatan bila mereka memeluk Islam. Tetapi pada ketika itu kabilah Sakif ni dia menyembah berhala yang dipanggil Al-Lata. Dan Al-Lata ni disebut dalam Al-Quran dalam surah An-Najmi ayat 19, Afara'aitumul Lata wal Uzza. Adakah Al-Lata dan Uzza ni dapat memberi manfaat dan mudarat kepada mereka? Tapi itulah orang Arab jahiliah ketika itu menyembah patung yang padahal tak boleh memberi mudarat dan manfaat padanya. Setibanya Nabi SAW di bumi Taif, Nabi SAW berjumpa dengan 3 pembesar yang berpengaruh dengan harapan mereka dapat menerima Islam dan menolong Nabi SAW. Tetapi 3 pembesar di Taif ni, diorang menolak ajaran Nabi SAW. Mereka sangat bagal untuk menerima apa yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka. Bahkan bukan saja mereka menolak, tetapi mereka menjawab dengan sangat tak ada adab dan kurang ajar. Dan orang Arab jahiliah ni terkenal dengan sifat ikram, memuliakan tetamu yang datang di tempat mereka. Tetapi mereka ini murtad sifat bangsa. Jadi pembesar pertama berkata kepada Nabi SAW, "Oi, engkau ke orang yang Allah hantar sebagai Nabi?" Pembesar kedua berkata kepada Nabi SAW, "Tak ada orang lain ke Allah hantar sebagai Nabi? Takkan kau?" Dan pembesar ketiga berkata kepada Nabi SAW, "Jika engkau yang Allah hantar sebagai Nabi pada aku tak nak bercakap dengan kau. Sebab aku tak layak bercakap dengan kau. Kalau engkau seorang pendusta, aku tak nak bercakap dengan kau. Sebab aku benci seorang pendusta." Apabila Nabi SAW dah tak menaruh harapan kepada 3 pembesar ni, Nabi SAW pun pergi pada masyarakat Taif, kabilah Sakif ni, dengan harapan mereka pun akan menerima ajakan Nabi SAW memeluk Islam. Tetapi apa yang dapat hanyalah hinaan dan mereka halau Nabi SAW. Mereka kata kepada Nabi SAW, "Hoi, keluarlah kau dari bumi Taif ni. Keluarlah kau dari bandar kami ni." Itu yang mereka balas pada Nabi SAW. Dan Nabi pun dah tak menaruh harapan pada mereka ni. Nabi pun keluar. Tetapi bukan sampai setakat itu saja. Mereka hantar budak-budak untuk mengiringi Nabi SAW. Bukan mengiringi macam bonza tu, tapi mengiringi untuk mempersendakan dan mengejek Nabi SAW. Dan mereka baling batu pada Nabi SAW.
perjalanan tu agak jauh. Mereka mengejar Nabi SAW. Hingga kan tapak kasut Nabi SAW berlumuran dengan darah. Ketika itu yang bersama dengan Nabi SAW adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pun kepala dia pun berdarah juga sebab terkena rejaman daripada kanak-kanak tersebut. Jadi dia pun tak dapat nak melindungi Nabi SAW. Ada versi lain yang mengatakan mereka membaling batu pada Nabi SAW sejauh 10 km. Dan apabila mereka dah tak mengejar Nabi SAW, Nabi SAW pun berehat di satu pohon anggur dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya agak panjang sedikit, jadi aku ceritakan intisari doa ni. Nabi SAW sedih dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelemahan dan kekurangan dirinya dalam menyampaikan dakwah pada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar, pada orang asing yang membenci dirinya atau musuh yang menguasainya. Dan Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nur Allah Subhanahu Wa Taala yang menerangi segala kegelapan, dan di atas nur itu teratur adalah urusan dunia dan di akhirat. Dan Nabi SAW memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak murka kepadanya. Tetapi mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang akan murka kepada kekasihnya. Dan dengan doa Nabi SAW bersemaraklah sifat qahar Allah SWT, dan Allah SWT hantar Jibril AS pergi berjumpa Nabi SAW. Dan Jibril AS datang dan bertemu Nabi SAW. Jibril AS berkata kepada Nabi SAW, Allah SWT telah mendengar perbualan antara Nabi SAW dengan penduduk Taif tersebut, dan Allah SWT telah mendengar jawapan yang mereka berikan kepada Nabi SAW. Dan Allah SWT hantarkan malaikat gunung gandang untuk Tuhan perintahkan apa saja yang Tuhan kehendaki. Jadi malaikat gunung gandang pun berjumpa dengan Nabi SAW dan berkata kepada Nabi SAW, Tuhan perintahkan apa saja yang Tuhan kehendaki. Sama ada aku melagakan bukit bukau agar mereka ni hancur, musnah, ranap, dan anak cucu cicit mereka pun tak ada dah. Jadi apa yang Nabi SAW jawab kepada malaikat gunung gandang ini adalah, aku masih berharap bahawa satu hari nanti ada di kalangan anak cucu cicit mereka yang menyembah Allah, yang menerima ajaran Islam, yang satu hari di bumi Taif itu mereka mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat, inilah pengorbanan Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah. Walaupun Nabi SAW direjam dengan batu, dihina, dihalau, tapi Nabi SAW mendoakan kebaikan. Nabi SAW tak berputus asa dalam menyampaikan dakwah kerana Nabi SAW amat sayangkan umatnya. Ini pengorbanan Nabi SAW untuk kita. Tapi kita yang sebagai umat Nabi SAW bersedia ke memberi pengorbanan seperti mana yang Nabi berikan pengorbanan untuk kita? Memang ada orang cakap itu Nabi maksum, kau ni hanyalah pendosa. Tuan-tuan yang mulia, adik-adik, sahabat-sahabat, rakan-rakan, Nabi SAW tu adalah nikmat yang diturunkan kepada Allah untuk kita contohi. Dalam Al-Quran ada sebut dalam surah Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan kita satu nikmat yang paling besar. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan manna. Manna ni tidak digunakan melainkan satu nikmat yang paling agung, paling besar. Apa itu nikmat yang paling besar? Rasulan min anfusihim, Rasul dari kalangan kita. Jadi Rasulullah SAW ini adalah nikmat yang terbesar untuk kita contohi. Dan kita wajib syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dalam erti kata syukur, at-tasarruful 'abdi 'ala nikmah ila ma khuliqa li ajli. Kita jadikan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Jadi Nabi SAW ini adalah satu contoh untuk kita ikut pengorbanan dia dan kesabaran Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah. Seperti mana kita berpuasa di bulan Ramadan, kita patut sabar, menahan nafsu kita, menahan lapar dan dahaga, menahan mulut kita daripada melakukan dosa. Nabi SAW berkata, man ahya sunnati faqad ahbani wa man ahabbani kana ma'aya fi jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, orang itu akan bersamaku di dalam syurga kelak. Jadi sahabat-sahabat, mari kita contohi, kita ikut
apa yang Nabi SAW tunjukkan pada kita sebagai umat Islam. Kita patut bersyukur pada tahun ni kita dapat menunaikan solat sunat tarawih berjemaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada tahun ni juga kita dapat pergi ke bazar Ramadan. Tapi sebelum pergi ke bazar Ramadan tu, bacalah doa dulu. Kat sana banyak syaitan. Aku harap pada tahun ni kita sama-sama dapat meningkatkan amalan kita pada bulan Ramadan, kerana amalan di bulan Ramadan digandakan. Kita tingkatkan ibadah kita di bulan puasa ni. Pada mereka yang selalu ponteng puasa tu, puasalah penuh. Nabi boleh berkorban untuk kita, kenapa kita tak boleh berkorban untuk Nabi, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi aku wakil daripada NO Production menyusun 10 jari, memohon kemaafan kalau kami ada terkasar bahasa, tersilap gurau. Jadi kami mohon maaf lah. Jadi itu saja daripada kami. Aku wakil daripada NO Production mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan puasa ini, dan bye-bye.